Buat semua di sini saya meluahkan, dengarlah suara hati Tengku Intan. Kawan-kawan semua, harap sejahtera hendaknya dengan keadaan kita sekarang ini. Dan saya nak ambil masa peluang yang baik ini berkongsi bersama anda, bersembang bersama anda, mencari lebih ramai lagi kawan-kawan saya yang dapat bersama saya dalam sembang-sembang ini. Kawan-kawan semua, hendak sihat semua, sejahtera ya. Dalam kita sekarang keadaan ini dikurung atau mengurung diri ataupun diarah berkurung. Kena kurung lah dikatakan kan. Tapi sebenarnya kita patut patuh dengan keadaan yang sebegini rupa. Dengar apa yang dinasihatkan oleh kerajaan ya. Kadang-kadang kita ni mengambil satu rahmat sebenarnya. Di mana wabak keadaan sekarang ni, di mana kita diarah menjaga kebersihan waktu untuk ke kedai dengan tidak sesuka hati kita dulu apa nak buat, keluar ke sana, keluar kemari. Jadi sekarang ni kita disuruh supaya kita boleh melawan musuh yang kita tak nampak ni. Susah, bahaya. Kadang-kadang saya rasa elok cakap tak nampak. Sebab bila nampak, saya tengok, saya rasa macam geli tau. Kecil-kecil macam tu kan. Jadi itulah dia. Kadang-kadang bila berkurung macam ni, kita disuruh pergi kedai waktu bila, kita pergi macam mana, cara kita masuk dalam rumah macam mana, cara kita menjaga kebersihan macam mana. Sebenarnya bagus. Dalam Islam pun sebenarnya dah ada benda-benda macam itu sebenarnya. Kebersihan kita tu maknanya 5 kali sehari tu kita mesti, selain pada mandi pagi dan petang, membersihkan gigi pagi dan petang, dan in between tu kita membersihkan diri untuk kita menjaga solat kita kan. Tapi sebenarnya saya kadang-kadang rasa geli hati juga bila pergi ke kedai kan, pergi ke supermarket. Kita ni bila dah berumur macam ini, macam saya ni kan, yang paling membuatkan saya bahagia sangat pergi supermarket lah. Beli makanan, beli untuk nak masak apa, fikir. Kalau macam dulu tu saya selalu fikir macam nak beli baju, kalau dah ada colour biru nak kena ada colour ni, nak kena ada tu. Bermacam-macam fashion dululah. Orang kata kita punya nafsu ni besar masa tu kan, nak semua apa yang baru, menjadi mangsa, orang kata fashion victim. Lepas tu kasut nak kena ada banyak, bag nak kena ada matching-matching, Tapi sekarang bila dah berumur ni, semua macam tu dah tak nak lah. Saya suka pergi ke supermarket. Tapi bila sekarang ni supermarket ni sudah dilimitkan masa, ada rasa macam frust jugalah. Saya ingat baru ni saya pergi market, saya kena beratur kat luar. Kena beratur lama, nak tunggu 3 orang masuk, 4 orang masuk sekali. Tunggu orang dah keluar masuk, tunggu. Panas sekarang, bukan macam dulu. Panas sekarang pedih. Bukan kata kita kulit, mungkin dah tua kot, kulit ni makin nipis kan, kena panas pedih. Tapi bila dah masuk tu, hanya dalam 20 orang saja, itu nikmat lain pula. Seronok pula. Kalau dulu tu, kalau penuh, ada perayaan apa-apa, penuh lah, berebut lah kan. Tapi sekarang ni rasa macam best juga ni, masuk tak ada orang. You beli apa yang nak beli, you suka, you pilih. Tapi kadang-kadang kita nak kena simpati juga orang yang tunggu kat luar tu, panas tu. Kena bagi masa lah. Dia kata ambil lah masa dalam 20 minit atau setengah jam tu, kita kena ambil lah apa yang patut. Kalau ribut juga, saya tak boleh pergi ramai-ramai. Saya kena pergi dengan suami juga, sebab saya ni nak drive ni susah sikit. Jadi kita orang ada Nila minta keizinan kan. Itulah, pergi nak cepat-cepat tu mengah juga. Balik kan kita nak kena susun. Kadang-kadang barang ni kita kena biar kat luar dulu. Macam mana yang kita tonton, banyak kawan-kawan kita kongsi dalam media kan, tonton kat luar macam mana spray, macam mana. Kalau dulu tu Dettol spray senang je, sekarang ni dah tak ada. So kita kena buatlah ramuan sendiri kat rumah yang mematikan kuman ni. Dan balik kena terus mandi, itu memang betul.
Memang betul-betul saya 2 minggu, masuk 3 minggu memang saya berkurung di rumah. Saya rasa tak boleh berkurung, tapi untuk kita, untuk sihat, alhamdulillah sekarang saya sihat, tapi masih perlu berjaga-jaga sebab bila immune system kita rendah, lepas kita kena sakit simptom yang sama, mungkin bukan wabak COVID-19, tapi jadi balik kepada kita balik tadi, inilah masa kita ambil, kadang-kadang ada baiknya, satu rahmatnya juga. Waktu wabak ni kita berkumpul di rumah bersama anak-anak, mana yang bercucu tu tengoklah perangai cucu, kalau yang ada anak kecil-kecil tu tengok perangai anak masa ni lah. Lepas tu boleh jeling-jeling tengok muka bini tu, oh lawa bini aku, cantik dia. Lepas tu kan dengan baju, orang kata baju kelawar dia tu kan. Kejap lagi saya nak sentuh pasal baju kelawar. Cantik. Yang bini pun tengok pula suami. Lama tak tengok suami aku rehat dekat rumah macam ni. Jadi kita pun kena kreatif tau. Kawan-kawan semua kita kena masak lah apa-apa pun. Kreatif lah, sebab saya ni suka masak. Tapi pada abang-abang tu pakai baju kelawar, orang kata. What say you baju kelawar? Semua ditegur. Orang banyak mengatakan, but to me okey apa pakai baju kelawar tu? Okey apa? Seksi tu kan? Betul tak? Daripada pakai kain pelikat kan, terlucut kan? Boleh sebenarnya. Saya dulu suka juga tengok orang lelaki pakai kain batik. Suami saya kadang saya bagi kain batik, saya bagi kain pelikat. Kan? Seksi kan? Tapi kadang-kadang pakai kelawar ni orang tegur. Kita tengok lah orang Afrika tu pun pakai juga baju macam kelawar, labuh, okey je. Macam kalau kita tengok Arab, dia orang pakai baju labuh macam maxi tu, jubah tu, okey. Cuma bunga-bunga lah corak-corak dia. Kelawar ni dicorak, ada juga corak yang lelaki boleh pakai. Cuma jangan kita ambil tengok cermin dah pakai kelawar, baju kelawar nampak selesa, kita ambil lipstick bini kita buatnya, itu dah lain lah tu kan. Tapi okey pada saya pakai baju kelawar, pakailah. Nanti saya pun nak suruh lah my husband pakai baju kelawar, tengok okey tak. Kalau yang perut boroi tu nampak macam pregnant sikit cute kan. Itulah kita sembang-sembang macam ni. Saya nak cerita pasal masak. Saya kat rumah, saya suka masak. Berkemas tu yang mama sukalah. Mama pula. Betul Din? Mama nak tanya awak sebenarnya. Mama suka masak. Betul mama suka masak? Betul. Apa lagi mama suka buat? Suka berkemas. Mama masak sedap tak? Sedap. Alhamdulillah. Saya tanya anak saya, okey lah, kalau dulu tu anak manja, satu benda pun tak kerti buat, goreng telur, goreng ikan bilis, memang tak boleh buat. Kalau saya ingat dulu-dulu tu masa saya remaja, kalau kawan-kawan nak datang rumah mak saya kata, kawan-kawan nak datang rumah, saya nak masak tapi tak kerti. Masak je, mak ajar. Tapi mak saya lah yang buat itu, saya cuma kacau-kacau, rasa garam je. Sedap tak mak? Kalau mak kata sedap, mak tanya garam okey. Kalau kata sedap. Bila kawan datang, mak pun saya pun cakap lah, ini Intan masak, ni dia lah masak tadi ni. Saya tak tahu nak cakap apa, diam tersipu-sipu lah. Tapi sekarang ni betul, mak saya cakap tu saya pandai masak. Ini memang betul doa dia tu. Anak saya, suami saya tak pernah komplain. Kata dalam, kalau 100 tu saya boleh dapat lah markah 85, macam tu lah, 90, Alhamdulillah. Dan kalau kata buat biskut, itu saya tak tahu. Saya tak pandai. Nanti kalau buat biskut habis tangan saya, terbakar lah. Kuih tu hangus lah. Itulah dia hidup saya ni. Saya ni kena baca ni. Kalau kena pakai spek sebenarnya, tapi saya macam malas. Saya tengok apa yang saya nak bercerita, nak kongsi dengan anda semua. Kalau kita katakan macam mana kehidupan saya, mulanya saya menjadi seorang artis yang Dayangku Intan. Ni dengarlah suara hati Dayangku Intan. Saya daripada mula-mula dulu nak menyanyi ni, saya nak kongsi. Sebenarnya cerita ni panjang, banyak cerita ni. Sebab itu saya nak kongsikan. Saya akan bersama selalu
Ada masa saya akan buat rakaman sebegini, saya akan kongsi bersama anda. Saya harapkan kawan semua suka mendengar dan tidak merasa jemu. Saya asalnya menyanyi ni dari kecil. Saya orang Kampung Pandan. Saya suka menyanyi. Tapi sebelum menyanyi ni, saya ni suka, orang kata dari dulu buat kerja. Suka ada benda nak buat. Sebab itu bila kena, bukan kurung dalam rumah tak apa, bila kena kurung dalam bilik, saya rimas. Jadi saya daripada kecil, umur saya 9 tahun, saya dah mencari. Saya pernah bekerja di Chowkit Road. Saya pernah bekerja di situ bersama dengan sepupu-sepupu saya, dengan makcik saya. Kami berdagang menjual sayur. Kat Chowkit Road tu dulu, pasar kalau tahun 70-an tu, pasar Chowkit lain lah. Tak macam sekarang, lain. Di situlah 4 pagi saya bangun, pergi. Lepas tu balik kadang-kadang compromise lah. Bila sekolah, saya bersekolah, pergilah. Kalau sekolah pagi, saya akan pergi menolong makcik saya petang. Kalau sekolah petang, saya akan pergi pagi. Jadi di situ saya, kena gigit semut. Jadi saya, orang kata, dapatlah upah satu hari kalau balik. Masa tu saya naik bas mini. Masa tu 40 sen, saya ingat lagi. Orang kata balik tu bau rebung ke bau apa kan, sampailah kat rumah. Itulah saya orang yang macam tu. Jadi bila saya dah gitu, saya menyanyi pula. Saya teringin nak menyanyi. Saya memang suka menyanyi daripada kecil. Kalau nak ikut saya kecil-kecil dulu, mak saya suka, dia akan bagi saya plug plug untuk current tu. Saya akan pegang, saya akan menyanyi macam lagu Hindustan, macam-macam lagu lah. Kalau dulu kan piring hitam tu kan, dengar lagu tu saya akan belajar, saya nyanyilah lagu apa-apa lah. Lagu, orang kata lagu Hindustan yang paling suka dulu lah. Tak tahu macam mana boleh jadi pop rock begini kan. Saya pernah nyanyi lagu jazz, saya pernah nyanyi lagu macam-macam, rentak lah. Sebab orang kata seni itu indah, seni itu berbagai cantik sebenarnya, besar sebenarnya. Jadi saya menyanyi di rumah orang kahwin. Rumah orang kahwin, saya jadi popular dekat Kampung Pandan tu. Nyanyi mau kahwin, panggil saya. Kita ada band sendiri, panggil saya. Saya digelar sebagai penyanyi Benci Tapi Rindu. Bila saya dah popular di rumah orang kahwin, saya diundang radio. Saya cuba RTM, masuk juara RTM, tapi tak masuk juara pun, tak masuk pun, sebab mungkin masa tu saya tak berapa, orang kata, bagus, boleh dikatakan bagus. Jadi dalam kerjaya saya sebagai seorang penyanyi, datangnya selepas itu bila saya nyanyi di klub-klub malam, coffee house. Jadi saya banyak dikenal masa tu. Kalau kita kata menyanyi ni seni, usaha perjuangan saya, macam mana saya nak jadi macam sekarang Dayang Kuintan. Saya ni degil orangnya lah. Saya ni satu perangai yang ada sekiranya saya mempunyai azam, saya suka dapatkan apa yang saya nak. Jadi bila saya nak jadi penyanyi, usaha saya gigit. Susah juga nak naik dulu, buat album pertama, kedua, dan nanti masa akan datang saya akan panggil, saya akan telefon kawan-kawan sahabat saya, mana yang bersama saya ataupun yang bersama saya, orang kata berusaha untuk melakukan album saya. Saya akan call diorang, kita kongsi, kita tengok sembang macam mana. Daripada situ saya cuma nak bagi pandangan lah, pendapat saya. Baru-baru ini kita bergaduh antara satu sama lain mengenai kita kata kalau tak ada kau, kalau tak ada aku, kau tak boleh naik, kalau kau, aku tak boleh ini. Kita sebenarnya sayang apabila kita berkira macam tu, berfikir macam tu. Saya ni suka menegur bagi pandangan. Macam saya kontroversi menegur di mana saya memerlukan hikmat nasihat. Masa tu saya tak berapa sihat kan, saya dikecam, ada yang memuji. Sebenarnya
saya minta maaf sekiranya ada mengecilkan hati siapa-siapa yang mendengar. Tapi kalau mungkin saya salah channel lah, orang kata kenapa tak go to the right channel, well I've tried, tapi let it pass, you know. Cuma sekarang saya cuma nak kongsikan di mana kita saling memerlukan antara satu sama lain, dan kita ambil satu teguran. Saya ambil teguran, nasihat saya ambil. Mana yang betul saya ambil. Bukan saya betul 100%. Kita ni bukan betul 100%. So jadi masa tu kita kata kita tak perlukan wartawan. Kita perlukan mereka. Dan mereka perlukan kita. Tak ada bahan. Diorang tak ada cerita. Katakan kita peminat kata kita perlukan mereka. Ya betul, kita perlukan mereka. Tetapi supaya kita nak mereka sukakan kita, kita pun kena berusaha mengenalkan diri kita kepada mereka. Mereka juga perlukan hiburan yang baik dari kita. You see, kita saling memerlukan. RTM atau radio, TV perlukan kita, kita perlukan mereka. Jadi janganlah kita gaduh, kita semua mesti all be together. Benda ni semua, itulah saya kata bila kejadian di mana kita sekarang wabak melanda ni, it make us all understand, faham. Mungkin kita makin menghargai, saya harap menghargai, sebab saya menghargai mana yang kehilangan. Hargailah semasa mereka bersama kita. Saya bila kita bertengkar, bergaduh, kadang-kadang orang mengambil kesempatan. Ada juga orang yang mengambil kesempatan mengenai produk-produk kecantikan, mengenai macam-macam lah produk. Ada yang sekarang dulu macam orang yang jual mask begitu mahal. Ramai barang yang dulu kita murah naik melonjak more than 100%. Sebab apa? Orang kadang-kadang fikir masa ni lah aku nak buat duit. Sebenarnya kadang benda macam gitu tak sepatutnya lah berlaku kan. Dan kadang-kadang kita tengok orang nak muda 10 tahun, kita belum berlumba benda macam tu. Kalau kita dilahirkan kulit hitam manis, okey apa kulit hitam manis? Betul tak, Din? Din? Hitam manis okey kan? Anak saya buat manis. Tak payah kita nak paksa kita makan segala macam ubat untuk kita. Kita ni memang dah cantik pun. Memang dah cantik macam saya ni. Cantik rasanya. Betul? Bila tanya macam gitu kan, macam perasan gila orang tua ni Itulah dia. Dan saya juga nak sembang dengan perempuan semua, pendengar semua, pada rakan-rakan semua, di mana muzik. Saya selalu orang tanyalah, macam mana muzik sekarang? Anak-anak muda sekarang, macam mana dia orang punya nyanyi berbeza dengan dulu? Dia punya, apa dia panggil? Dia punya kualiti tak ada. Saya sebenarnya tidak setuju 100%. Ada, tapi bukan semua. Macam kita orang dulu kalau nak buat lagu, tu yang saya kata tadi, balik ke degilan saya, buat lagu, kita satu album kena ada 10. Dalam 10 lagu tu dia orang kata 9, 8 tu atau 5 tu memang janji penuhkan satu album. You must have 1 or 2 killer song. Lagu yang kira dahsyat lah, kira mantap lah. Tapi saya tak. Satu album tu kalau saya boleh 10 lagu tu saya nak sedap-sedap. Sebab itu saya berterima kasih, bersyukur lagu saya tu yang saya rakamkan mungkin 15 tahun, 20 tahun dulu, masih orang kata boleh didengar hingga sekarang, dan diorang kadang-kadang ingat lagu tu lagu baru. Ada juga saya kadang-kadang bercakap dengan peminat
di rakaman radio seumpamanya, tak tahu yang dia ingat lagu saya Senandung di Hari Raya tu, lagu tu orang tu dah tak ada. Sudah tak tahu yang penyanyi itu masih wujud. Dan kadang-kadang saya pergi rumah pengantin atau pengantin pula. Saya pergi rumah open house hari raya, saya disuruh menyanyi lagu Senandung di Hari Raya. Kalau sebelum tu saya duduk makan dengan dia bersembang dengan saya seperti biasa, you know. Konon-konon ada yang macam tengok kan, apa orang ni kemain pula makeup dia orang tua ni kan, something like that. Jadi bila saya diminta nyanyi, saya menyanyi, orang macam terkejut, anak-anak muda ni terkejut. Oh, ini ke penyanyi? Bergambar dengan saya. Dan saya akan kongsikan tu dengan kawan-kawan semua. Banyak kenangan saya. Dan saya terima kasih kepada yang buat parodi, yang 3 orang yang famous tu. Saya tak tahu berapa umur dia sekarang, how they look like. Saya nak kalau dapat bersembang dengan dia orang, you know. Dan saya juga balik kepada anak-anak muda, bakat mereka ni. Sebenarnya kita nak pelapis. Kita takkan berada di situ selama-lamanya, you know. Jadi bakat-bakat yang muda yang ada, bagus-bagus ni, kita jangan kata diorang ni tak bagus. You know, kita kena bagi semangat. Bagus kadang-kadang diorang. It's different. Diorang punya lirik, diorang punya music. Kadang-kadang saya ni, kalau dengar lagu, tak payah lirik. Kadang-kadang music yang diorang buat, diorang bagi saya dengar, boleh saya menjiwai lagu tu. Kadang-kadang saya membayangkan apa yang ada pada diri saya. Kita boleh menitiskan air mata. Tapi kadang-kadang kita kena, anak-anak muda ni kena usaha dan kita kena bagi galakkan yang baik. Cuma saya selalu bagi nasihat kat diorang, bagilah produk yang bagus, kualiti yang baik, give the best. Kita tak boleh kata diorang tak ada kualiti, tak ada itu, tak ada ini, you know. Tu saya kata tadi, kita semua kena bekerjasama, berkongsi benda-benda macam ni. Kita tak boleh, you know, always see that we are the best. Kita yang terbaik, kita yang bagus. Dan saya juga nak ambil lah, bila kita bersembang ni, janganlah dengan keadaan kita sekarang ni, orang mengambil kesempatan. Yang mana barang tadi okey lah, jualan ke apa, dinaikkan harga. Dan mana yang memberi tu, orang kata sebenarnya kan, you bagi, tak ada siapa yang tahu pun lebih baik. Itu je lah yang saya boleh cakap. Kan saya cakap lebih-lebih kan orang marah. Ni Dian Quintan ni, suara hati Dian Quintan ni kadang-kadang dia keluar daripada hati dia, cakap, you know. Buat kata cerita apa, tak diam. Kalau kita tengok ada satu movie Piramli, tak diam. Mak Nesbu kata cakap. Macam saya ni keluar cakap, saya cakap. Tu saya. So itulah, saya berharap masa-masa akan datang, saya akan nyanyikan single, rakamkan single di mana anak-anak muda yang bagi dia orang punya, yang boleh, can we work together, orang tua dan bekerja dengan music anak-anak muda. So kita blend and make it nice, make it quality, supaya orang boleh dengar. Dan saya mintalah anda-anda semua. Lepas tu kadang-kadang kita dengan di media sosial, kalau macam kita orang dulu, magazine, majalah, di situlah apa yang ditulis. Sama juga sekarang, apa yang ditulis dikata is there, gonna be there forever. Tapi macam magazine, sama juga akan tertulis di situ sampai bila-bila. Ada buruk, ada baiknya. Jadi kalau orang yang kita tak boleh tahan tau, apa yang orang buruk keadaannya, perkataannya, perangainya, kita tak boleh nak tahan. Tapi kita sebagai tengok yang baca ni, kita tolak lah yang bodoh-bodoh tu kan. Yang orang kata yang bodoh ni kadang-kadang boleh buat kita jadi bodoh. Saya selalu cakap macam tu, ketepikan. Kadang yang bodoh ni boleh buat kita jadi bodoh. Kadang-kadang yang buruk-buruk tu kita kata pula kita boleh jadi buruk. Jadi kita ambil semua.
Kita ambil sebagai teguran, kita ambil sebagai nasihat. Saya punya perangai dulu-dulu, kalau saya tengok satu benda yang macam buruk keadaannya kepada saya, menyakitkan saya ambil itu sebagai satu nasihat, sebagai apa orang kata, perangsang saya untuk menjadi baik. Tapi kita kena pilih. Kita tak boleh orang kata macam mana, yang baik ni yang kita nak buat ni supaya kita tak mudarat. Saya dalam hidup saya pernah banyak kali saya buat langkah kesilapan saya, di mana saya dulu, nanti kita akan cerita perjalanan politik saya. Saya akan bercerita pula di mana langkah-langkah saya untuk menjadi penyanyi, siapa saya jumpa, macam mana, dan macam mana saya dengan perjalanan hidup saya dengan keluarga saya, dengan suami saya, dengan anak-anak, saya akan juga berkongsi sebagai seorang ibu. Saya nak kongsi juga nanti masak, untuk kita jimat masak masa. Sebab apa, kami di rumah saya, kami kalau nak makan nasi lauk besar ni cuma satu hari sekali, bukan kedekut. Saya akan kita ada makan pagi, makan tu kita portion. Tapi kalau makan nasi, bukanlah nasi lemak pagi, nasi goreng ke pagi, lepas tu petang tengah hari makan nasi, tu petang karang kot ada pula makan yang heavy, lepas tu malam pula nasi. Tak nak. Kita kalau boleh perlu jaga kesihatan, perlu jaga. Kadang-kadang orang maaf saya cakap, bila kita dah lebih berat, kita mula dah nak cari untuk kurus cepat, makan itu makan ini. Itu bahaya sebenarnya. Sebab dalam bukan kata separuh lah, boleh kata separuh lah, saya selama menjaga anak-anak, kadang jaga anak saya, suami saya lebih di hospital. Saya tengok macam-macam penyakit, macam-macam. Kadang-kadang ada yang penyakit ni kita mencari sendiri sebenarnya. Of course kalau kita nak cakap ajal maut itu Allah kan. Tapi itulah. Dan saya juga akan datang, akan kongsi bersama anda apa saya buat di rumah, apa yang saya suka. Cuma sekarang ni saya mula, kita bersembang, podcast ini kita bercerita. Tak, kadang-kadang apa you all bagi idea lah, bagi idea, hantar, tanya saya akan jawab. Dan saya suka syair. Saya suka bersyair. Anda bagilah syair anda. Kalau saya, macam mana saya baca syair tu, adakah baik ke? Dan saya suka buat kehidupan saya dibukukan satu hari nanti. Mungkin Nata berjaya, mungkin pun tak. Sebab sekarang ni lain kan, kita punya tak macam dulu. Dulu kita nak tahu sesuatu benda, kita beli buku, kita baca. Nowadays we have phone. So maybe inilah cara kita, saya bercerita. Sebab cerita saya ni kan dikeluarkan, akan diada di situ selamanya. Dan saya akan kongsi juga macam mana kehidupan seharian, kesihatan yang saya jaga selama ini. Saya bukan tak ada, orang kata saya ada pemakanan yang saya jaga, minuman saya, harian saya. Kita kongsilah, share. Nanti saya pun boleh tanya juga apa yang saya fikir saya nak tanya kat penonton. Penonton boleh bagi tahu dengan saya. Dan saya juga nak ambil peluang ini meminta maaf kepada anda semua. Dan seharusnya kita dengarlah nasihat disarankan oleh kerajaan, jaga kebersihan, berkurung diri. Kalau keluar tu kita tengok waktu yang sepatutnya kita boleh keluar. Dan kita juga, saya juga nak ambil kesempatan bersama anda supaya anda nanti boleh memberikan saya soalan apa-apa nak tanya. Saya akan pilih, saya akan bersembang. Dan dari situ, maafkan saya sekiranya saya tersilap kata, ataupun next time we laugh, we sing, tersilap kata. Dan itulah dia seikhlasnya suara hati Dayang Ku Intan.